Selama ini, Malaysia tertipu? Zahid patut salahkan diri sendiri. Sejak bila Tycoon Industri jadi penasihat kerajaan? Tanda pagar Tajudin letak jawatan trending. Datuk Seri Najib Tun Razak sudah berulang kali menjawab wang sebanyak 114 juta ringgit yang dirampas di kediamannya di Pavilion adalah sumbangan kepada Barisan Nasional untuk pilihan raya umum ke-14. Kata bekas Perdana Menteri itu, walaupun beliau sudah memberi jawapan kepada persoalan itu, namun Tun Dr. Mahathir Mohamad tetap mendakwa wang itu datang dari 1MDB. Dia tanya, dana 114 juta ringgit itu datang dari mana jika bukan dari 1MDB? Walaupun saya entah berapa kali sudah jelaskan, Tun Mahathir fikir polis tak tanya soalan itu ketika saya disiasat. Wang itu dipindah dari peti-peti besi amat besar di Pejabat Perdana Menteri pada malam Barisan Nasional kalah PRU14. Tun bukan tak tahu sebab Tun yang bina peti-peti besi ini untuk tujuan yang sama. Jadi Tun, kenapa kamu bina peti-peti besi itu? Untuk simpan apa? Wang itu adalah sumbangan untuk PRU14, Parti Barisan Nasional. Katanya yang dipetik menerusi Facebooknya. Kami selalu bidia melaporkan kerajaan gagal dalam permohonannya untuk melucut hak wang tunai berjumlah 114 juta ringgit yang disita polis di Pavilion Residence pada 17 Mei 2018 didakwa milik Najib dan UMNO. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein dalam penghakimannya berkata, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan wang dirampas dari sebuah premis milik Obvio Holdings sedian berhad itu diperoleh daripada kesalahan pecah amanah. Katanya pegawai penyiasat kes pengubahan wang haram iaitu Assistant Commissioner di Raja Gopal gagal menunjukkan wang itu adalah harta curi. Wang dipindahkan hasil daripada pecah amanah jenayah atau penipuan serta gagal menjelaskan bagaimana pecah amanah jenayah atau penipuan berlaku. Mengulas lanjut, Najib berkata, ketika siasatan, polis ada bertanya siapa penyumbang dana tersebut dan beliau juga telah menjawab ianya VVIP yang amat terkenal. Katanya senarai nama penyumbang itu juga telah diberikan kepada polis dan mereka turut dipanggil memberi keterangan. Sebab itu polis dan pendakwa raya tidak dapat buktikan ianya adalah sumber haram selepas 3 tahun menyiasat. Walaupun Kerajaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perikatan Nasional sudah cuba sedaya upaya untuk mengaitkan dana itu dengan hasil jenayah. Paling sedih ialah geng Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dahulu tuduh dan buat laporan polis bahawa dana itu adalah hasil 1MDB sudah tukar cerita. Sekarang mereka keluarkan kenyataan untuk suruh saya derma dana itu kepada Palestin atau peniaga kecil pula tanpa sebarang permohonan maaf walaupun pernah fitnah saya. Pertama sekali, wang itu adalah sumbangan kepada parti. Ianya bukan wang Najib. Ia sumbangan dana politik dan sebab itu ianya tidak boleh dicukai dan tidak boleh dituntut kerajaan dan lembaga hasil dalam negeri, ujarnya. Jelas Najib, kerajaan merampas duit itu amat laju dan menyimpannya untuk 3 tahun iaitu suatu tempoh lebih lama berbanding tempoh 1 tahun maksimum diberikan kepada kerajaan untuk menyimpan harta sekiranya tidak mendakwa harta itu adalah hasil jenayah. Bagaimanapun tegasnya kerajaan mengenakan pula saman sivil ke atasnya supaya boleh mengelak mengembalikan duit itu kepadanya. Sekarang kerajaan sudah kalah dalam mahkamah untuk saman sivil ini tapi masih belum kembalikannya. Siapa yang nak bayar ganti rugi? Faedah ke atas dana untuk 3 tahun itu sudah berapa? Soalnya, menurut Najib lagi, seperti dijelaskan dalam kes mahkamah, sekurang-kurangnya 642 juta ringgit itu adalah sumbangan dari Arab Saudi termasuk dipindah dari akaun bank Kementerian Keuangan Arab Saudi. Wang itu untuk saya guna sesuka hati termasuk untuk kegunaan saya jika saya mahu. Namun, dibuktikan dalam mahkamah bahawa 99.9% dana yang saya terima itu telah digunakan untuk kerja aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR, sedekah dan parti politik, bukan untuk kegunaan peribadi. 2 orang pemimpin UMNO berkata Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi perlu bertanggungjawab ke atas kemarahan yang meningkat terhadap ahli parti itu yang menganggotai Jemaah Menteri Pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz dan seorang lagi pemimpin parti itu berkata ini kerana Zahid tidak mengarahkan ahli parti dalam Jemaah Menteri untuk meninggalkan kerajaan yang kini berdepan kritikan hebat terhadap caranya mengendalikan krisis wabak penyakit berbahaya dan ekonomi. Zahid sebelum ini cuba mempertahankan UMNO dengan berkata parti itu tidak sepatutnya dipersalahkan atau dikaitkan dengan kegagalan kerajaan kerana ia
selagi tidak terlibat dalam keputusan berkaitan mana-mana dasar negara. Bagaimanapun ada yang mempertikaikan orang UMNO sepatutnya dipersalahkan dalam situasi wabak penyakit berbahaya yang semakin memburuk, program pencegahan yang perlahan dan sekatan yang tidak dirancang dengan sempurna. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba dan Menteri Penyelaras Program Imunisasi Kebangsaan Khairi Jamaluddin adalah semua ahli UMNO. Nazri memberitahu portal FMT, beliau tidak bersetuju menteri dari UMNO tidak patut dipersalahkan atas kegagalan kerajaan kerana keputusan jemaah menteri dibuat secara kolektif. Bagaimanapun rakyat tidak boleh dipersalahkan menduduh UMNO dan menteri-menterinya kerana bukan semua orang tahu bagaimana keputusan kerajaan dibuat. Jika ada sesiapa yang boleh dipersalahkan, orangnya adalah Zahid. Beliau tidak boleh salahkan rakyat marah dengan Menteri UMNO kerana beliau sendiri tidak mengarahkan menteri-menteri berkenaan keluar daripada jemaah menteri. Pada Perhimpunan Agung UMNO Mac lalu, Zahid diberi mandat untuk memutuskan sama ada parti itu akan menarik balik sokongan terhadap kerajaan. Ini termasuk mengarahkan menteri-menteri UMNO keluar daripada kerajaan. Kegagalan beliau berbuat demikian menunjukkan kepimpinannya yang lemah dan pengecut, kata Nazri. Beliau berkata, inilah sebabnya UMNO perlu mengadakan pemilihan parti secepat mungkin kerana parti itu tidak lagi mampu diterajui kepimpinan seperti itu. Sementara itu, seorang lagi pemimpin tertinggi UMNO yang tidak mahu dinamakan berkata, beliau risau kemarahan yang meningkat terhadap kerajaan akan memberi impak kepada parti. Zahid mesti berani dan arahkan mereka berhenti daripada kerajaan. Mungkin beliau takut menteri-menteri UMNO tidak akan dengar cakapnya dan ini akan lebih menunjukkan kelemahan beliau, kata pemimpin yang tidak ingin dinamakan itu. Namun ini bermaksud UMNO yang akan menanggung akibat kelemahan kepimpinannya. Jika rakyat marah dengan kerajaan, kita akan turut terkait. Katanya parti itu memerlukan kepimpinan yang lebih tegas sekiranya mahu menang dalam pilihan raya akan datang. Kita tidak boleh dan tidak patut tunda pemilihan parti. Keadaan akan jadi lebih buruk kalau kita terus begini. Rakyat akhirnya akan membenci kita, katanya. Ketua Pemuda UMNO kecewa kerana kerajaan masih enggan melaksanakan total lockdown selama 14 hingga 21 hari yang dicadangkan dan mendakwa kerajaan lebih dengar pandangan tauke-tauke dan peserta besar industri. Sedangkan lebih 50% penyumbang infeksi adalah kilang dan tempat kerja. Datuk Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan dalam situasi semasa, lebih baik buat total lockdown seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0. Jelasnya jika benar kos sehari Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 adalah 2.4 bilion ringgit sehari terpaksa ditanggung kerajaan, maka total lockdown selama 21 hari adalah 50.4 bilion ringgit. Bukanlah sampai 500 bilion ringgit. 50.4 bilion ringgit hanyalah 3.57% daripada KDNK negara, iaitu sekitar 1.4 trilion ringgit. Lebih baik rugi sekali daripada berpanjangan hingga ekonomi tak mampu dijana kembali, kata Ashraf. Menurut Ashraf, Pemuda UMNO sudah cuba terbaik untuk meyakinkan kerajaan melalui pelbagai cara, termasuk menyuarakan terus kepada menteri bahawa total lockdown selama 14 hingga 21 hari jalan terbaik memandangkan tempoh inkubasi atau jangka hayat virus wabak penyakit berbahaya adalah 14 hari. Katanya kerajaan wajar menyalurkan bantuan khas kepada rakyat untuk mereka hidup selama tempoh lockdown. Benarkan pengeluaran Aisina 2.0, iLestari 2.0, arahkan bank-bank bawah ordinan darurat untuk moratorium 2.0 tanpa caj tambahan untuk 3 hingga 6 bulan. Akhirnya kerajaan lebih mendengar pandangan tauke-tauke dan pemain-pemain besar industri. Kononnya akan rugi 0.5 trilion. Media sosial dihujani gesaan agar Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman disingkirkan daripada Prasarana Berhad selepas mengadakan satu sidang media berhubung kemalangan 2 train transit aliran ringan LRT baru-baru ini. Tanda pagar letak jawatan Tajuddin dan Tajuddin letak jawatan menjadi sohor kini di Twitter. Malah petisyen dalam talian juga dilancarkan bagi menggesa dia berundur segera. Pada malam Isnin lalu, 2 train LRT bertembung mengakibatkan 64 orang dikejarkan ke hospital, 6 daripadanya dalam keadaan kritikal. Tidak seperti Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong yang turun padang pada malam itu. Tajuddin hanya dilihat berada di lokasi kejadian pada keesokan harinya. Ketika ditanya mengenai ketidakhadirannya, Tajuddin berkata tindakannya datang ke lokasi kejadian pada awal pagi berikutnya adalah bukti betapa seriusnya dia menanggapi insiden itu, walaupun kemudiannya dilihat dia ketawa kecil. Pengerusi prasarana itu juga menjelaskan dia tidak dapat datang ke lokasi kejadian pada malam itu kerana baru sahaja selesai bermesyuarat dan sedang bersiap sedia untuk mendapatkan dos kedua pencegah wabak penyakit berbahaya. Ketika ditanya mengenai keadaan dalam terowong bawah tanah itu, Tajuddin memberitahu wartawan itu normal, hanya 2 train bersama saling bercium. Katanya yang kemudian ketawa kecil. Mengulas perkara itu, Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago menyifatkan Tajuddin sebagai bencana yang tidak dapat disangkal.
Pengerusi prasarana membuat lawak mengenai pelanggaran itu sambil tersenyum mengatakan tren berkenaan bercium sesama sendiri. Orang ini harus dipecat segera kerana tidak hanya memiliki rasa empati tetapi kerana gagal melakukan tugasnya. Tambah anggota parlimen itu, Charles juga menyifatkan bayaran pampasan sebanyak RM1,000 kepada mangsa yang terlibat dalam nahas itu sebagai satu penghinaan. Kerajaan sebelum ini menyatakan siasatan awal mengenai pelanggaran tren LRT di terowong bawah tanah antara stesen KLCC dan Kampung Baru itu disebabkan kecuaian pemandu dalam mengendalikan salah satu tren tersebut secara manual. Agensi Pengangkutan Awam Darat mendapati tren TR240 yang tidak membawa penumpang dipandu salah arah dan bertembung dengan tren bernombor TR181 di landasan sama. Charles bagaimanapun mempersoalkan apakah pengumuman itu merupakan usaha untuk mengalihkan tanggungjawab daripada prasarana dan Tajudin kepada pihak lain. Sekiranya benar bahawa pemandu salah arah, mengapa pusat kawalan tak tahu perkara ini? Mengapa tiada peringatan diberikan kepada tren penumpang? Dan bukankah track circuit yang memungkinkan sistem isyarat tren beroperasi secara separa automatik dengan memaparkan isyarat agar tren perlahan atau berhenti di hadapan track yang digunakan berfungsi? Soalnya, katanya panel bebas yang ditubuhkan mesti meneliti kemalangan berkenaan dan mengenal pasti puncanya. Pada masa ini, panel 9 anggota yang diketuai Setiausaha Kementerian Pengangkutan Isham Ishak sedang menjalankan siasatan mengenai insiden berkenaan. Sementara itu, Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, sesuatu kemalangan tidak wajar dijadikan bahan gurauan. Kemalangan bahaya yang boleh mengancam nyawa atau membawa kecederaan dan kerugian harta yang besar tidak wajar dijadikan gurauan dan mainan. Hanya yang ada masalah pada akal dan budi pekerti sahaja sanggup berbuat demikian, katanya tanpa menyebut nama mana-mana individu.